Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami daripada kumpulan 16 akan membentang tajuk kami iaitu Perang Ghazwah Khaybar. Kami terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan. Saya Muhammad Daniel bin Hamdin, Metrik 068158. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan apa itu Perang Ghazwah Khaybar. Baiklah, Perang Khaybar dalam bahasa Arab ialah Ghuzu Khaybar, yakni adalah satu perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau disebut juga sebagai Ghazwah pada tahun ke-7 Hijrah bersamaan 628 Masihi. Wilayah Khaybar berada di 165 km arah utara kota Madinah bertepatan dengan hujung jalur arah Syam. Pusat Khaybar adalah kota Al-Shuraif, yakni ia meliputi kawasan pertanian yang subur, yakni berada di daerah bebatuan yang terletak pada ketinggian 854 meter dari permukaan laut. Khaybar memiliki lembah besar, air, lahan pertanian serta penduduk yang sangat banyak. Penghasilan terbesar daerah ini adalah hasil dari kurma yang memang sejak dulu terkenal kerana keunggulannya. Penduduk Khaybar berasal dari kabilah Anzar, yakni mereka tinggal di desa Surai dan daerah sekitar lembah Gharas, yakni keluarga Bani Rashid. Seterusnya adalah sebab-sebab berlakunya Perang Ghazwah Khaybar. Baiklah, yang pertama adalah orang Yahudi Madinah telah melanggar perjanjian perdamaian dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah. Untuk pengetahuan semua, mereka yakni orang Yahudi Madinah tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu, mereka yakni orang Yahudi ini memeterai perjanjian untuk sama-sama memajukan dakwah Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Yang kedua, sebab berlaku yang kedua adalah Khaybar menjadi markas provokasi penentangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta Islam. Orang Yahudi menjadikan Khaybar ini sebagai tempat provokasi. Tempat Yahudi Khaybar ini yakni dijadikan markas provokasi dalam usaha untuk merancang serta membuat penentangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta Islam. Yang ketiga adalah sebab berlaku yang ketiga adalah orang Yahudi Khaybar akan melancarkan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya adalah jumlah tentera Islam Perang Ghazwah Khaybar. Pasukan Islam dalam Perang Khaybar ia berjumlah seramai 1,400 orang. Ada yang menyebut bahawa jumlahnya sama dengan orang yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah, yakni iaitu seramai 1,500 orang tentera, dan sebahagian lain menyebut seramai 1,540 orang tentera. Di antara pasukan Islam terdapat 20 orang muslimah termasuk Ummu Salamah, yakni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagian perempuan Bani Ghafar diizinkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ikut ke medan perang bagi merawat tentera Islam yang cedera. Ada 10 orang Yahudi Madinah pada ketika itu dan beberapa budak yang ikut berpihak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Perang Ghazwah Khaybar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung kenaan hubungan antara Munafik dan Yahudi. Khaybar adalah sebuah kota besar, jaraknya sekitar 8 km dari Madinah ke arah Syam Utara. Kota ini memiliki benteng-benteng pertahanan yang cukup kuat yang melakukan
adalah muslimin yang ditujukan kepada umat Islam dan kaum muslimin. Dari sinilah tersebut terbentuk pasukan gabungan, yaitu Al-Ahzab, untuk menepaskan kaum muslimin. Mereka menghasut Bani Quraidah juga selalu munafikin Madinah dan beberapa kabilah Arab lain yang membenci kepada Islam dan muslimin. Akibatnya kaum muslimin selalu mengalami berbagai ujian dan dugaan silih berganti. Akhirnya setelah berjaya menahan serta menghentikan gangguan dan ancaman serangan dari musyrikin Quraisy, tibalah masa untuk muslimin menghentikan gangguan dan ancaman daripada orang-orang Yahudi tersebut. Selain itu, peristiwa yang berlaku apabila umat Islam bertolak ke Khaybar, mereka kepada kota-kota Yahudi di Khaybar yang disampaikan oleh Allah kepada munafikin lalu mereka yang menjadi milik mereka. Dan baginda menyampaikan perintah wilayah untuk berjaga-jaga jika pasukan menerima bantuan kepada Khaybar, sehingga tetapi baginda mendahului untuk melepaskan seterusnya tentang Islam. Tibanya di Khaybar, baginda dan umat Islam sama dan kemudian kaum muslimin baginda menahan diri daripada menyerang. Pada ketika tidak mendengar suara azan, lalu baginda Anas bin Malik menceritakan dia meminta demi Allah, dan mereka berlari masuk melinting. Lalu Nabi Rasulullah masuk pasal Qawmi bisa ketika penguasa dan pengatur langit-langit, semua yang dinaunginya, bumi dan semua yang ditentukan, Tuhan para syaitan dan semua yang disesatkannya, Tuhan angin serta semua yang diterbangkannya. Sungguhnya kami mohon kepada Engkau kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada padanya. Kami berlindung dari kejahatannya dan kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada padanya. Doa ini sering diucapkan bagi tiba di satu wilayah Khaybar pada yang pertama yaitu binting Naim, binting Al-Asya' bin Mu'ad, Wal-Adu Al-Zubair, binting Ubay, dan binting An-Nisa. Dan 3 binting sama di daerah dan dikenali dengan Katibah. Dan terdapat 3 benteng yang kokoh, yaitu benteng Qamus yang merupakan benteng
dengan lain tetapi kecil dan tidak sekuat 8 binti Nuh, dan pertempuran terjadi di wilayah pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi ialah Muhammad Nur Syafiq bin Jamaluddin. Nombor matriks ialah 068432. Alhamdulillah, insya-Allah saya akan menyambung pembentangan kumpulan saya mengenai persediaan peperangan Perang Khaybar. Seperti mana yang kita ketahui, Perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijrah dan menjadi salah satu perang yang paling sengit dalam pertempuran umat Islam. Hal ini kerana kondisi kaum Yahudi ketika itu sangat kuat kerana mempunyai angkatan tentera sebanyak 10,000 orang. Jadi, untuk menangkis serangan kaum Yahudi, maka Rasulullah SAW telah mengambil keputusan untuk menyerang kota Khaybar terlebih dahulu sebelum diserang oleh mereka. Rasulullah SAW segera berangkat bersama angkatan tentera muslimin yang dianggotai oleh 1,600 orang prajurit muslim dengan 200 daripadanya ialah tentera berkuda. Ketika akan tiba di kota Khaybar, di tempat itu baginda berdoa kepada Allah SWT, "Wahai Tuhan langit dan segala apa yang di bawahnya, wahai Tuhan 7 lapisan bumi dan segala apa yang di atasnya, wahai Tuhan setan-setan dan segala yang menyesatkan, serta Tuhan angin dan segala apa yang diterbangkannya. Sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan negeri ini serta kebaikan penduduknya dan segala apa yang ada di dalamnya. Kami berlindung kepadamu dari kejahatannya, kejahatan penduduk dan kejahatan yang ada di dalamnya." Kita mulakan dengan fasa yang kedua, iaitu peristiwa di tembok kota Khaybar. Yang pertama ialah apabila tentera Islam tiba di lembah Ar-Raji, yang di mana lembah itu menjadi pemisah antara kota Khaybar dengan Bani Ghatafan. Maka Rasulullah SAW segera mengerahkan tenteranya, mengerahkan tentera muslimin untuk memotong 400 buah pokok tamar dan mengarahkan tenteranya untuk membuatkan kawasan itu menjadi kawasan lapang. Mengapa Rasulullah SAW mengarahkan tenteranya untuk berbuat sedemikian rupa? Hal ini bertujuan untuk menampakkan betapa banyaknya tentera Islam sekaligus dapat menakutkan tentera musuh pada waktu yang sama. Tambahan pula, Rasulullah SAW juga berhasrat untuk membuat perundingan, akan tetapi hasrat baginda tidak kesampaian. Kerana usai saja melihat tentera Islam, tentera Khaybar pula membuat persiapan peperangan. Maka dari situlah tercetusnya peperangan Khaybar, yang di mana menjadi salah satu epik peperangan terbesar dalam Islam. Maka bermulalah fasa yang ketiga, yakni permulaan perang Khaybar. Kaum muslimin berjuang habis-habisan, bermati-matian dengan keteguhan hati yang sangat tinggi apabila menyerang jantung pertahanan musuh. Rasulullah SAW sengaja mendatangi jantung pasukan musuh untuk memperihalkan gerangan siapakah yang dihadapi oleh pihak lawan, yakni ialah baginda merupakan pesuruh Allah, kekasih Allah. Dalam pada itu, tentera Yahudi telah dipimpini oleh Salam bin Mushkam. Akan tetapi, beliau gugur di medan perang di tangan tentera Islam. Tambahan pula, terdapat beberapa sahabat yang syahid di dalam medan perang, termasuk Mahmud bin Maslamah apabila ada batu besar yang menghempap ke atas jasad Mahmud bin Maslamah. Dengan itu, syahidlah beliau di medan perang. Di samping itu, panji Islam telah dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan kemudiannya diserahkan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Maka kita beralih pula ke fasa yang keempat, iaitu sebelum serangan ke atas kubu Al-Qamus. Akan tetapi sebelum itu, sebagai maklumat tambahan, sebenarnya
kota Khaybar ini ada 3 buah kubu, iaitu kubu yang pertama ialah kubu Naim, kubu yang kedua ialah kubu Zubair, dan kubu yang ketiga ialah kubu Al-Qamus. Kedua-dua kubu ini mudah ditembusi oleh tentera Islam. Lalu, selepas kedua-dua kubu ini ditawan oleh tentera Islam, maka yang tinggal hanyalah kubu Al-Qamus. Cubaan pertama dilancarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menembusi benteng pertahanan itu. Akan tetapi, cubaan itu gagal. Maka, beralih pula ke tangan Saidina Umar untuk melancarkan cubaan yang kedua. Akan tetapi, hasilnya sama juga, iaitu gagal. Maka, berlakulah perkepungan tentera Islam di kubu Al-Qamus dalam beberapa hari, yakni dalam 13 hari ke 19 hari tempoh perkepungan tentera Islam ke atas kubu Al-Qamus. Dalam beberapa hari itu, terdapat satu peristiwa yang menarik, iaitu ketika Saidina Umar radhiyallahu anhu sedang berjaga malam ataupun sedang berkawal. Beliau melihat seorang Yahudi itu sedang bersiar-siar dan keluar daripada kubu pertahanan itu. Maka, apa yang dilakukan oleh Saidina Umar? Jawapannya ialah Saidina Umar radhiyallahu anhu telah menangkap individu ini, lalu dihumban ke dalam penjara, lalu dibawa menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jejaka Yahudi ini kelihatan takut raut wajahnya kerana takut diapa-apakan oleh tentera Islam. Jadi, apa yang dilakukan oleh Yahudi ini untuk selamatkan dirinya? Maka, tanpa segan silunya, dia membocorkan maklumat rahsia akan kota Khaybar. Wow, dasar pembelot betul. Akan tetapi, pembocoran maklumat itu membawa berita gembira kepada tentera Islam, kerana kondisi kubu Al-Qamus ketika itu sangatlah memberangsangkan. Kerana mereka tidak lagi mampu untuk meneruskan peperangan atas sebab kekurangan bekalan peperangan, bekalan makanan, bekalan senjata dan sebagainya. Jadi, ini merupakan petanda untuk pengakhiran peperangan ini daripada berlaku secara berlanjutan, yang di mana akan merugikan kedua-dua pihak ini. Justru itu, kita beralih pula ke fasa yang kelima, yakni serangan ke atas kubu Al-Qamus. Usai saja mendengar intel-intel penting daripada mulut Yahudi ini, maka Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menyerahkan panji Islam kepada seseorang yang mampu untuk memimpin tentera Islam pada hari esok. Jadi, individu yang dipilih oleh Nabi ialah individu yang sayang kepada Allah dan Rasulnya. Dan tambahan pula, Allah dan Rasul juga menyayanginya. Usai saja mendengar percakapan Rasulullah SAW mengenai individu ini, ramai sahabat menginginkan namanya diseru oleh Nabi Muhammad SAW untuk menampakkan keistimewaan kepada dirinya. Jadi, keesokan harinya, usai saja tamatnya solat subuh, Nabi Muhammad SAW menanyakan para sahabatnya, "Di manakah Ali? Di manakah Ali?" Maka para sahabat menjawab, "Ali tak ada. Ali sakit, matanya sedang sakit." Maka tanpa banyak bicara, Rasulullah SAW mengarahkan para sahabatnya untuk memanggil Saidina Ali radhiyallahu anhu. Dengan itu, Saidina Ali pergi menghadap Rasulullah SAW. Lalu, Nabi Muhammad SAW telah menyapu Ali baginda pada mata Saidina Ali yang sakit. Dan dengan keizinan Allah SWT, mata Saidina Ali telah pun sembuh sepenuhnya. Selepas itu, Nabi Muhammad SAW telah menyerahkan panji Islam kepada Saidina Ali untuk memimpin tentera Islam. Oleh itu, terjawab sudah persoalan di antara para sahabat tentang gerangan siapa yang menyayangi Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga menyayanginya. Maka jawapannya ialah
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Oleh itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah memimpin tentera Islam untuk menyerang kubu terakhir, iaitu kubu Al-Qamus. Pertama sekali, beliau bertanggungjawab untuk memenangi acara 1 lawan 1 antara beliau dengan Marhab yang merupakan jeneral atau panglima terhebat di dalam kota Khaybar ini. Maka berlangsunglah acara 1 lawan 1 yang dimenangi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang memenggal kepala Marhab sehinggalah sampai ke giginya. Dengan itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah meneruskan atau telah mengarahkan tenteranya untuk terus menyerang kubu Al-Qamus sehinggalah mereka semua dapat menembusinya dan sekaligus dapat menawan kubu Al-Qamus. Fasa ke-6 menyaksikan tentang pembahagian harta ghanimah yang merupakan harta rampasan perang. Pertama sekali, tiada pembahagian harta langsung yang wujud dalam perang ini. Kedua, Rasulullah SAW telah melarang para sahabat daripada mengambil harta rampasan. Hal ini wujud daripada kisah, iaitu ketika Rasulullah SAW sedang mengumpulkan bala tenteranya untuk menyerang kota Khaybar, Nabi Muhammad SAW perhati atau dapati terdapat satu persatu Arab Badui mula mengerumuni atau kita panggil join satu persatu untuk memenuhi kota pasukan Islam. Dengan itu Rasulullah SAW menyuruh untuk berjuang kerana Allah, bukannya mengejar harta semata-mata. Dan gerangan siapa yang berjuang untuk mengejar harta semata-mata, maka tidak patut baginya untuk join perang ini. Dengan erti kata lain, berjuanglah hanya kerana Allah, bukannya mengejar harta semata-mata. Dengan itu, tamatlah sudah pembentangan saya. Saya menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan Nabi Muhammad SAW dengan Syafiyah. Peristiwa ini berlaku setelah peperangan Khaybar berakhir. Syafiyah binti Huyai, iaitu seorang wanita Yahudi, telah dijadikan sebagai tawanan perang. Suami Syafiyah, iaitu Kinanah bin Abi Al-Haqiq, telah dibunuh kerana pengkhianatannya di dalam peristiwa Khaybar. Apabila semua tawanan dihimpunkan, maka seorang sahabat, iaitu Duhayyah bin Khalifah Al-Kalabi, telah datang ke hadapan Rasulullah dengan berkata, "Wahai Nabi Allah, berikan daku seorang tawanan perempuan." Jawab Rasulullah, "Pergi dan ambillah." Beliau pun memilih Syafiyah binti Huyai. Kemudian datang seorang lelaki kepada baginda lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah Tuan hamba memberikan Syafiyah binti Huyai, iaitu seorang puteri penghulu Banu Quraizah dan Banu An-Nadir, kepada Duhayyah? Sebenarnya Syafiyah itu tidak baik dan sesuai kecuali untuk Rasulullah." Kata Rasulullah, "Jemputkan beliau bersama perempuan itu kemari." Setelah itu Rasulullah melihat Syafiyah, maka kata Rasulullah kepada Duhayyah, "Ambillah perempuan tawanan selain darinya." Kemudian Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada Syafiyah, dan beliau pun menerima dan memeluk Islam. Dengan itu Rasulullah SAW membebaskannya dan berkahwin dengannya. Pembebasan itu dijadikan maharnya sehingga apabila sampai ke tempat bernama Sad Az-Zahba, iaitu jalan ke Madinah, Syafiyah menjadi halal untuk berkahwin. Kisah kambing beracun. Seorang wanita Yahudi yang dikenali sebagai Zainab bin Al-Harith, iaitu isteri kepada Salam bin Mishkam, telah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW seekor kambing panggang. Sebelum ini, wanita tersebut telah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana satu di antara anggota kambing panggang yang paling digemarinya?" Dan diberitahu oleh Rasulullah, iaitu bahagian peha kambing. Untuk itu, maka wanita itu
memasukkan racun ke dalamnya, yakni bahagian peha, sebanyak yang mungkin. Kemudian barulah diracun ke seluruh tubuh kambing itu. Setelah itu beliau membawa saja yang telah diracun itu kepada Rasulullah. Allahu Akbar. Ketika baginda menggigitnya dengan gigit hadapan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan daging peha itu berbicara. Daging peha itu memberitahu Nabi Muhammad SAW bahawa daging tersebut telah beracun. Akhirnya Nabi pun memuntahkan makanan yang berada di dalam mulutnya. Setelah itu dipanggil perempuan Yahudi tadi dan disoal. Baginda bersabda, "Apakah kalian yang meletakkan racun pada daging kami tersebut?" Mereka menjawab, "Ya." Baginda bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian berbuat demikian?" Mereka menjawab, "Kalaulah Nabi Muhammad ini seorang raja, maka selamatlah daku darinya. Dan kalau ianya seorang Nabi, maka beliau akan diberitahu." Dengan itu, wanita Yahudi itu dimaafkan. Sahabat Nabi yang mati diracuni. Bersama dengan Rasulullah SAW di ketika itu, seorang sahabat Nabi, iaitu Bishr bin Al-Barra bin Ma'ruf. Beliau telah mengambil sebahagian dari daging kambing itu dan dimakan. Kemudian didapati kambing itu sedap dan sangat menyerakan. Selepas pada itu, beliau pun meninggal dunia akibat termakan daging kambing yang beracun. Kemudian oleh sebab itulah riwayat berikhtilaf mengenai kesudahan perempuan tadi, sama ada dimaafkan atau dibunuh. Satu riwayat sebulat mengatakan Rasulullah SAW memaafkannya pada permulaan. Namun pihak keluarganya menuntut darah Zainab. Kemudian dia dibunuh sebagai hukum qisas di atas kematian Bishr. Pengajaran dari peristiwa Perang Khaybar. Pengajaran yang pertama yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini adalah ia menunjukkan kebesaran dan janji Allah itu benar dan pasti ditepati. Ahli tafsir mengatakan bahawa Khaybar itu adalah janji yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya yang bermaksud, Allah menjanjikan kamu rampasan-rampasan yang banyak, kamu mengambilnya, namun Allah menyegerakan bagi kamu yang ini, iaitu perjanjian Al-Hudaybiyah. Manakala rampasan-rampasan yang banyak itu ialah Khaybar. Surah Al-Fath ayat 20. Pengajaran yang kedua ialah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang pertama adalah ketika mana sebelum bermulanya perang Khaybar, Ali bin Abi Talib mengadu matanya sakit. Kemudian para hadirin membawanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah meludah ke dalam kedua-dua matanya sambil berdoa. Sesudah itu matanya tidak sakit-sakit lagi, bagaikan tak ada apa-apa pun yang berlaku sebelumnya. Dan mukjizat yang kedua adalah peristiwa ketika mana Rasulullah SAW ingin memakan peha kambing. Kemudian daging kambing itu sendiri berbicara kepada Rasulullah dan memberitahu bahawa daging itu telah diracun. Pengajaran yang ketiga pula ialah mengawal 3 jenis nafsu, iaitu nafsu perut, syahwat dan harta. Pengajaran mengawal nafsu perut ataupun nak makan ini boleh ambil daripada kisah ketika kaum muslimin keluar dari Madinah menuju ke Khaybar. Mereka ini dalam keadaan yang sangat lapar. Apabila berhenti berehat, mereka pun menyembelih keldai tunggangan mereka dan terus memasak untuk dimakan. Apabila hidangan sudah hampir siap, datang perintah dari Rasulullah yang melarang mereka memakan daging kedai peliharaan. Oleh kerana tahap keimanan yang sangat tinggi, tanpa sebarang pertanyaan langsung, mereka menterbalikkan periuk dan membuat hidangan yang hampir siap masak itu. Manakala nafsu syahwat pula
kita boleh ambil daripada perintah larangan kahwin mut'ah. Sebelum perang Khaybar, perkahwinan ini dibolehkan. Perang Khaybar menuntut masa selama kira-kira 2 bulan untuk disudahkan. Termasuk para mujahidin ini terpisah selama 2 bulan dengan isteri. Sudah tentu kehendak amat kemuncak. Dengan perkahwinan mut'ah ini, kehendak ini dapat disalurkan dengan cara yang halal. Namun, ia telah dilarang oleh Rasulullah SAW ketika perang ini dan menyebabkan para sahabat terpaksa menangguh kehendak mereka. Kemudian nafsu harta. Ketika mana Rasulullah SAW melarang para askarnya mengambil sebarang harta rampasan perang selagi mana ia belum dikumpulkan dan diagihkan oleh baginda Rasulullah. Khaybar ini terkenal dengan daerah yang sangat subur dan kaya, dan dalam keadaan Muslim ketika itu sangatlah miskin. Dengan terbentangnya harta yang sangat banyak di depannya, sudah tentu ia dapat mengubah nasib mereka. Namun dengan perintah Rasulullah, mereka tetap dan terpaksa bersabar lagi. Dan selepas mendapat kemenangan kepada orang Islam, beberapa sahabat Rasulullah SAW pernah berkata, "Aku tidak pernah berasa kenyang sehinggalah Khaybar ditawan." Dan yang terakhir, kisah ini juga mengajar kita bahawa kualiti adalah lebih penting dari kuantiti. Ini dapat kita lihat berdasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW hanya memilih pahlawannya yang benar-benar ingin berjihad sahaja untuk pergi berperang. Walaupun pada ketika itu bilangan yang sedia ada tidak mencukupi, namun begitu dengan komitmen yang semangat yang ditujukan oleh para sahabat, mudah bagi baginda Rasulullah SAW untuk merancang strategi peperangan. Dan Alhamdulillah disebabkan itu para umat Islam dapat menawan Khaybar. Dan ada diriwayatkan sebanyak 93 orang Yahudi terbunuh dalam perang Khaybar, manakala seramai 19 orang sahaja pejuang Islam yang meninggal dunia ketika itu.